Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang adanya Allah dalam rumah tersebut. Ya. Kalau tidak ada Allah dalam rumah kita, bermakna rumah kita itu rumah yang bukan rumah lah sebenarnya, rumah yang kosong, tidak ada roh, ya. So bagaimana kita nak adakan suasana ini? Tak lain tak bukan mestilah suami, baik isteri, anak-anak, ibu bapa yang ada dalam rumah tu mestilah ataupun wajib mendirikan solat. Sebab apa? Solat ini adalah kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Ya, kita akan, orang kata apa, kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab makna solat itu sendiri adalah doa. Sebab tu doa melalui solat. Kalau tak solat, bagaimana kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okey? Tapi ada ujian kan, pasangan kita tak mendirikan solat, ya. Nak tegur pun kata Allahumma salli ala Muhammad, tegur pun tak jalan-jalan. Okey, saya nak bagi beberapa perkara yang mungkin kita boleh ambil perhatian. Kalau isteri yang berhadapan dengan suami yang tak mendirikan solat, apa nak buat? Yang pertamanya, para isteri kena tegur suami dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan bahasa yang baik, yang sesuai dengan suami kita. Dan letakkan kata-kata positif ataupun pujian di hujung ayat. Contoh, ya, abang seorang suami yang baik, abang seorang suami yang penyayang, abang lah dah buat untuk kita macam-macam, ya. Dan dalam masa yang sama, ya, sayang berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita hidup bahagia sampai ke syurga, ya. Ayang pun doakan supaya abang rajin bayar zakat, rajin solat. Dia selit-selit juga, ya, rajin solat, ya. Alangkah bahagianya kalau kita hidup macam tu, kan bang? Dan di hujung ayat tu letakkan, tapi sebenarnya kan ayah cukup syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab abang adalah insan, suami yang baik, ya, yang soleh. Pujian di hujung. Tapi mesej tu letak di tengah-tengah, ya, dia punya pujian di hujung. Sebab biasanya manusia ni dia fokus pada ayat yang akhir, dan ayat akhir tu menggembirakan dia. Tapi dalam masa sama lepas tu dia akan fikir, tadi isteri aku cakap tentang solat, kan. So insya-Allah sedikit sebanyak dia boleh menyentik semangat kita. Teguran itu mungkin kita kena rajin lah, benda ni kena cuba, kena usaha selalu, dan sambil tu berdoa pada Allah supaya Allah buka pintu hati suami kita. Begitu juga untuk isteri kita, kan. Suami nak tegur isteri, puji dulu, lepas tu letakkan mesej di tengah, kemudian di hujung tu nanti puji semula. Tutup dengan pujian supaya dia, orang kata apa, mudah nak menerima dan dia tak tolak mesej itu, ya, dengan cepat. Dia akan terima dulu, nanti dia akan fikir balik. Itu cara yang pertama. Yang kedua, mestilah memilih waktu yang sesuai. Ya. Pilih waktu yang sesuai. Ini jangan suami tu ataupun isteri tengah bad mood kita tegur dia, ya. Waktunya mungkin waktu ketika mana kita sedang dalam bilik tidur, di atas katil, kan, sebelum tidur. Waktu kita tengah istirahat, ataupun waktu kita mungkin bercuti di tepi pantai sedang bergembira, ya, kita pun seorang-seorang suami kita sembang-sembang, tapi dalam masa yang sama kita selitkan. Tapi jangan, orang kata, teguran, ya, ada waktu kita perlu teguran dengan teguran yang agak keras. Tapi mostly manusia ni lebih suka kepada teguran yang baik, okay? Melainkan dah, orang kata, dah terlampau sangat tu, itu lain cerita. Tapi mulakan dengan cara berhikmah. Dia hikmah ni tak semestinya dengan lembut, ada waktu yang keras, ya. Tapi mulakan dengan lembut dulu, barulah pergi kepada kekerasan, mesej yang agak keras. Okey, mudah-mudahan dapat membantu kita semua. Wallahu taala alam. Insya-Allah saya doakan semoga kita beroleh suami, isteri yang soleh dan solehah. Amin rabbal alamin. Insya-Allah.